Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel Boycott Party Pass. Apa lagi cerita nih sahabat-sahabat semua. Alright, sebelum kita masuk gitu, ya hari ini sebenarnya kita boleh melihat bagaimana cubaan ahli-ahli parlimen, pemimpin-pemimpin daripada Party Pass untuk mengalihkan perhatian berkaitan dengan isu kegagalan syarikat MBI Kedah yang gagal membayar gaji 24 ya staf ya pekerja. Dan akhirnya mereka cuba mengalihkan perhatian. Pertamanya kononnya itu berlaku kelemahan tata kelola sejak 2017 lagi. Dijawab baik oleh menteri di parlimen ya bahwa report ataupun laporan yang berkenaan dengan isu ini adalah 6 ke 9 bulan yang lalu pada bulan September tahun 2023 ketika kerajaan PAS memerintah MB Lato-Lato sebagai menteri besarnya. Mereka akan menggunakan apa sahaja cara sahabat semua sehingga akhirnya mereka kaitkan dengan satu kalau saya tidak silap tadika ya, tabika atau tadika yang dikenal sebagai pasti, yang digelar sebagai pasti nama tadika tersebut. Dan mereka mengaitkan isu ini konon menyerang menteri, mereka membuat siasatan menghina apa dan sebagainya. Tetapi di saat mereka cuba mengalihkan perhatian itu sahabat semua, akhirnya terbongkar apa yang berlaku ya kepada guru-guru di sekolah ataupun tadika pasti ini. Ya, dikatakan apabila walau hari-hari meratib ya isu KWSP, tapi ya ada satu komen mengatakan bahwa ya mereka sendiri tidak membayar gaji ya, yang tinggi di bawah par, gaji di bawah par, dan katakan juga sehingga tidak membayar KWSP. Sahabat-sahabat semua, inilah betapa hipokritnya pimpinan-pimpinan PAS ini. Jadi menarik untuk kita dengar pendedahan daripada Brother Iswardi ya berkaitan dengan isu ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton video ini. Apa yang PAS buat apabila ada pengikut mereka yang biadab? Apa yang PAS buat apabila ada pengikut mereka yang biadab? Terhadap kalimah Allah. Terhadap kalimah Allah. Okey. Okey, saya tunjuk. Ini adalah satu gambar yang saya dah tunjukkan beberapa hari lepas. Saya tunjukkan satu gambar ni. Bagaimana pengikut-pengikut PAS naik ke atas satu menara ke apa, satu ni lah. Ni gambar ni. Okey. Naik ke atas tebing tersebut, yang mana di bawah dia ada kalimah bismillah. Tonton tengok dekat bawah ni. Kan? Tonton tengok dekat bawah ni. Ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Nama Allah, bismillah tuan-tuan, bukan Allah je. Bismillah. Now, kita persoalkan, kalau kita nak kena boykot KK Mat, sekarang ini wajar tak kita boykot PAS, tuan-tuan? Wajar tak kita boykot PAS? Tuan-tuan, kalau kita tengok ayat ni, dia bismillah. Kalau tak silap saya, dekat bawah tu ada ayat Quran. Saya tak tahulah. Ada ayat Quran dekat bawah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bawah ni ayat Quran. Semua saya tak boleh baca ayat dia apa. Kat bawah bismillah tu adalah ayat Quran. Kaki siapa yang ada kat situ dengan bendera tu? Lah 2018. Kenapa kalau 2018? Adakah 2018 itu kita tak wajar persoalkan? Selama ini, tuan-tuan, kita nak cerita. Kita dah tahu gambar ni lama dah. Kita dah tahu benda ni lama dah. Tapi kami ni tak pernah gunakan isu ni kerana kami ni bukan orang yang terpaling. Tuan-tuan. Kami tak pernah guna isu ni sebagai isu sentimen agama. Tetapi hari ini, bila PAS cuba nak memainkan sentimen agama ini, hari ini kami bawa balik keluar gambar ini. Now, dalam ini, daripada 2018 sampai sekarang, adakah PAS pernah minta maaf? Adakah pemimpin PAS pernah meminta maaf? Adakah pemimpin PAS pernah keluar beramai-ramai beratur, kemudian tunduk, kami memohon maaf di atas pengikut kami yang terlanjur, terkhilaf? Ada yang berhujah, dia kata. Dia terkhilaf, tuan-tuan. Tonton tengok atas tu.
Takkanlah walaun kat bawah tu tak tegur. Mungkinlah yang panjat tu tak nampak apa kat bawah dia, tapi mustahil lah. Tapi mungkinlah. Tapi takkan yang kat bawah-bawah ramai-ramai tu tak tegur. Woi, ayat Quran tu, bismillah tu, nama Allah tu turun. Pada masa itu, kat mana kamu? Sekarang ini tuan-tuan, bila saya bawa benda ni kan, bila saya ungkitkan benda ni, 2018. Tiba-tiba cerita 2018. Mana kamu pejuang-pejuang Islam ni? Di mana kamu pejuang-pejuang Islam ni? Cerita ni 2018. 2018, 2019, 2017. Sekarang ini PAS langsung tak pernah minta maaf tentang isu ini. Di mana pejuang-pejuang Islam yang terpaling Islam, tuan-tuan? Dan ada yang kata mungkin dia tak sengaja, dia tak sengaja, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok berapa orang atas tu. Kalau Mamat ni seorang yang pakai kopiah ni, walaupun ni, mungkinlah kita boleh nak excuse lah. Tapi ada 1, 2, 3, seorang Mamat ni siap duduk kat situ. Duduk ni maknanya dia dah lama atas tu. Dia dah lama atas bim tu. Kaki dia dah lama pijak kalimah Allah itu, tuan-tuan. Di manakah? Di manakah yang terpaling ini? Di manakah yang terpaling ini? Apakah kamu tidak ada sensitivity tentang kalimah Allah? Bila orang Islam, bukan orang Islam. Bila orang PAS, bukan orang Islam, tuan-tuan. Kalau orang PKR buat macam tu, habis. Gegar satu Malaysia ni. Tapi sebab orang PAS, tak apa, maafkanlah dia. Dia mungkin tak tahu. Itu 2018. Lama dah. So sekarang ni, kalau kita nak cerita boykot kekemat, tuan-tuan nak boykot PAS tak? Dalam isu ini, tuan-tuan, saya nak cerita, tuan-tuan nak boykot PAS ke tidak? Walaupun PAS, saya nak tanya, tuan-tuan nak boykot PAS ke tidak? Nah, kalau tuan-tuan tak boykot PAS, siapa berani di kalangan tuan-tuan pergi demand? Kami tak bayar. Kami ni kan ke orang liberal, kami ni kan ke orang kafir, kami ni kan ke orang sekular yang tak Islam. Kamu yang terpaling Islam ni, di manakah pejuang-pejuang Islam yang terpaling shaking pergi tegur Haji Hadi Awang tu? Minta dia minta maaf. Di mana kamu sekarang ini? Di mana semboyan-semboyan yang bergegar nak buka baju, nak pergi koyakkan baju, nak bakar? Di mana kamu sekarang ini? Adakah kamu akan bakar bendera PAS selepas ini? Adakah kamu akan bakar bendera PAS selepas ini? Cerita lama. Cerita lama. Cerita lama, tak payah ungkit. Cerita lama. Kalimah Allah ni ada lama ada baru ke? Kalimah Allah ni ada lama ada baru ke? Kan? Ada lama ada baru ke? Saya nak tanya, tuan-tuan, sejak daripada gambar ini keluar 2018 sampai sekarang, tunjukkan kepada saya di mana pimpinan PAS memohon maaf di atas perkara ini. Di mana? Di mana pimpinan PAS memohon maaf di atas perkara ini? Di mana? Ada tak orang yang membakar bendera PAS? Ada tak orang yang memaki hamun PAS? Ada tak orang yang mengkafirkan PAS? Itu geng-geng yang terkafir lah. Kita tak kafirkan PAS lah, tak payahlah. Itu bukan kerja kita. Tapi ada golongan yang macam tu. Tapi yang buat tu dia punya macai je. It doesn't matter lah. Yang kat bawah yang ambil gambar, yang pergi kat bawah tu, yang tengok dia tu, takkan seorang pun tak tegur. Di mana permohonan maaf PAS? Di mana permohonan maaf PAS di atas kebiadaban gambar ini, tuan-tuan? Dekat mana? Ada ke orang marah dengan benda ni, tuan-tuan? Tuan-tuan marah tak? Ke tuan-tuan rasa relax je? Kalimah Allah dengan ayat Quran itu dipijak begitu, ke tuan-tuan rasa relax je ni? Ke tuan-tuan tak rasa apa? Kan? Tuan-tuan rasa relax, tak ada apa, bismillah, alah. Ke tuan-tuan rasa macam,
Alah, tak ada apalah. Yang tu tak. Ini bukan Allah, tuan-tuan. Ini bukan Allah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. 3 nama Allah kat situ. Allah, Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. 3 nama Allah. Dipijaknya, tuan-tuan. Dipijak. Diduduk. Dilepak di atas tu. Ke tak ada rasa, korang tak ada rasa ni? Kalau kita kata kekemat tu lah, mungkin dia bukan Islam, dia tak faham pun apa benda tu, contoh. Contoh, kita boleh bagilah alasan macam tu. Ini orang Islam berkopiah, tuan-tuan. Takkanlah dia tak faham. Takkanlah dia tak nampak. Takkanlah dia tak tahu. Kan? Nak marah? Marah. Aku nak tengok esok. Marahkah kamu? Atau kamu rasa, oh marah kami ni selektif. Marah kami ni terpilih-pilih. Yang tu, kami tak marah lah. Kan? Kami tak marah lah. Sebab apa? Alah, tu kan kawan kami. Jadi buat apa kami nak marah? Kan? Yang tu kawan kami, buat apa kami nak marah? Okey lah tu. Tak ada masalah. Kan? Apa isu dia? Sebab itulah tuan-tuan. Bercakap tentang Islam terancam ni. Kita dengar kata-kata Ustaz Mujahid, Dr. Mujahid Yusof Rawa tentang isu ini, tuan-tuan. Tiga kurungan satu itu menetapkan posisi Islam yang paling tinggi, yaitu Islam agama persekutuan. Kebebasan agama, ya ada. Tapi oleh kerana Islam agama persekutuan, kebebasan itu juga diberikan caveat. 11/4. Dan bagi menjamin Islam itu tidak terancam, perkara 12 yang kita kata hak pendidikan untuk semua. Dalam 12/2 memperuntukkan secara khusus bagi persekutuan dan negeri menubuhkan atau menyelenggarakan atau membantu dan menubuhkan atau menyelenggarakan institusi Islam atau mengadakan dan membantu mengadakan ajaran agama Islam dan melakukan apa perbelanjaan sebagaimana yang diperlu bagi masuk itu. Bagaimana kita kata Islam terancam? Berapa bilion dibelanjakan saban tahun dalam bajet? Saya dulu jaga agama dulu, saya tahulah apa yang kita belanja. Perkara 121/1A yang memberikan kebebasan kuasa mahkamah syariah dari mahkamah sivil. Di mana yang terancamnya? Butiran 1 jadual ke-9 dalam kuasa-kuasa negeri diperuntukkan keanggotaan, susunan dan tata cara mahkamah syariah. Diselaraskan dengan Akta 355 dan kemudian dilebarkan pindaan 55 itu kepada Sabah dan Sarawak. Dari sudut praktiknya di mana Islam terancam? Adanya majlis raja-raja. Institusi menjaga kepentingan Islam diberi kuasa dalam perkara 38/2 mempersetujui atau tidak mempersetujui hal-hal amalan dan upacara agama diperluas di persekutuan secara menyeluruh. Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam atau MKI sebagai induk, kemudian adanya JAKIM, kemudian adanya YADIM, kemudian adanya YAPIM, adanya tabung haji. Semuanya ini adalah untuk melihara kepentingan umat Islam. Di mana Islam terancam? Tuan Yang Dipertua, saya menyoal Menteri Agama, khusus agama Islam, anggota mesyuarat negeri, adanya esko yang jaga tentang Islam. Di mana Islam terancam? Tak cukup itu, image kita. Kita tahu image Malaysia dianggap sebagai negara Islam yang maju dan progresif. Perbankan Islam, pensijilan halal yang terbaik, syiar Islam, pendidikan Islam, pelancongan Islam, aktiviti dakwah. Siapa yang menyekatnya? Tidak ada siapa yang menyekatnya selagi mematuhi undang-undang. Di mana Islam terancam yang dipertua? Betul. Di mana Islam terancam? Sebenarnya yang terancam, tuan-tuan, adalah PAS. Hakikatnya yang terancam adalah PAS. Kenapa saya berkata demikian? Baik. Kalau kita tengok dalam apa yang berlaku beberapa hari ini, kita bawa cerita lain lah. Tentang PASTI. Pusat Asuhan Tunas Islam. PASTI. Okey. Isu tadi kita bawa isu agama, isu kalimah Allah yang dipijak oleh Macai PAS. Ini kita bawa isu pula berkenaan dengan PASTI. PASTI jadi perhatian berhubung isu gaji dan juga kebajikan. Pihak berkuasa dilaporkan memberi perhatian kepada rangkaian tadika
dan sekolah berhubung pertikaian gaji yang didakwa melibatkan guru-gurunya. Memo dari Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, semua cawangan pejabat itu telah ditugaskan untuk memeriksa Pusat Asuhan Tunas Islam PASTI, Sekolah Rendah Teras Islam SRITI, Sekolah Menengah Integrasi Teras Islam SMITI. Langkah itu dikatakan dibuat bagi menentukan status pekerja guru dan kaki tangan di institusi pendidikan yang dipayungi PAS atau lebih khusus Sayap Pemuda Parti. Institusi terbabit tidak didaftarkan secara sah sebagai sekolah, Taman Asuhan Kanak-kanak atau Tadika. Memo, maksudnya tak didaftar. Memo JTKSM menyatakan arahan pemeriksaan dibuat berdasarkan mesyuarat kabinet apabila guru dan kaki tangan PASTI, SRITI dan SMITI didakwa dibayar gaji di bawah garis minimum. Dokumen tersebut dikongsi secara meluas di media sosial oleh semua akaun sosial media yang bernama Hak PASTI. Akaun tersebut berusaha membela hak-hak guru PASTI sejak 2020 dengan fokus utama diberikan kepada aspek pembayaran gaji. Beberapa jam setelah memo dipaparkan di media sosial, MP Seri Gading Aminul Huda Hassan meminta Menteri Sumber Manusia menjelaskan arahan tersebut di Parlimen. SIM bagaimanapun tidak mengesahkan atau menafikan bahawa JTKSM sedang menyiasat. Sebaliknya, dia memberikan amaran pihaknya, Kementerian Sumber akan mengambil tindakan jika hak pekerja tidak terpenuhi tanpa mengira latar belakang politik. Ia tidak penting parti politik mana, DAP atau PAS, semua mesti patuh dengan undang-undang. Kita tidak akan kompromi, tidak kira siapa anda, swasta atau kerajaan, parti politik atau tidak. Kesuma akan mengambil tindakan jika hak pekerja tidak dipatuhi. Jika anda salah, tidak bersalah, jangan takut. Kami akan bantu. Dia juga memberi jawapan yang sama kepada Afnan Hamimi, Ahli Parlimen Al-Usta. Dalam sidang media diadakan, kedua pemuda itu mempertikaikan mengapa tindakan diambil terhadap PASTI setelah 40 tahun ia beroperasi. Sebab kami buat kerja. Ini adalah memonya. Okay, memo tersebut arahan, nampak tak tuan? Arahan untuk menjalankan pemeriksaan Ibu Pejabat Jabatan Tenaga Semenanjung Malaysia menjalankan pemeriksaan berkanun ke atas Pusat Asuhan Tunas Islam, Sekolah Rendah Integriti dan juga SMITI di seluruh Semenanjung dan Labuan. Semua ketua pejabat daripada pengarah standard pemburuhan adalah dimaklumkan Jemaah Menteri pada 8 Mac telah membangkitkan isu pekerja di PASTI, SRITI dan SMITI yang dibayar gaji rendah dan kadar gaji ditetapkan di bawah pemerintahan di bawah perintah gaji minimum. Selain daripada itu, perkara dibangkitkan juga berkaitan dengan KWSP dan PESO. Sebab itu, pihak Tuan Puan adalah diminta untuk menjalankan pemeriksaan berkanun terhadap PASTI, SRITI dan SMITI. Now, disebabkan oleh keadaan itu, maka PAS telah melancarkan satu kempen, tuan-tuan. Kami akan pertahankan, tiga adalah PASTI, SRITI dan SMITI. Pertahankan daripada apa? Pertahankan daripada apa sebenarnya? Pertahankan daripada tak membayar gaji? Kan? Pertahankan daripada apa? Daripada tak membayar gaji? Itu ke macam mana sebenarnya? Okey. Alright. Ni adalah laman Facebook Hak PASTI tersebut. Okay, kita boleh tengok. Alright. Objektif utama kami adalah mentabatkan profesion guru PASTI ke tahap yang lebih tinggi dan memastikan hak pekerja mengikut Akta 1955. Kami bukan nak saman sangat PASTI. Kami nak ubah atau reform. Tindakan undang-undang yang diambil adalah usaha menekan pengurusan PASTI supaya bertanggungjawab dan menyelesaikan masalah hak guru. Okay. Masih ramai guru PASTI yang takut nak bersuara bila tengok komen dan ugutan dilemparkan kepada kami. Tak apa, anda boleh terus WhatsApp kami di nombor sedemikian. Untuk makluman, bukan semua pengurus parti ada masalah tau. Ada je cadangan PASTI Titop, gaji lebih dari minima. Kebanyakan terjaga, ada sijil bomba, ada SSM. Maksudnya ada yang tak ada, tuan-tuan. So itu kami desak supaya pengurusan mencari penyelesaian. Kan? Okay, ni tak ada komen lagi. Saya nak cari yang ada komennya. Ketua Pemuda PAS Sabah kata, PASTI hidup 40 tahun, sepatutnya dibantu, bukan diganggu. Okay. Right.
Dia kata kagum dengan semangat Tuan YB Afnan Hamimi. Okay. Now, baik kita dengar. Dia kata kagum. Dia kata kagum dengan Tuan Habib Afnan Hamimi ni. Baik, hak pasti aku nak cerita. Ini Tuan YB kau cerita. Apa dia cakap tentang pasti ni? Kami pada tengah hari ini adalah berkenaan dengan jawapan balas daripada Menteri Sumber Manusia mengenai isu pasti yang berlangsung semasa sesi soal jawab Menteri di Dewan Rakyat pada pagi tadi. Saya menyebut kepada Yang Amat Menteri dalam Dewan Rakyat bahawasanya pasti ni adalah aktiviti sukarelawan yang melibatkan ahli parti. Dia bukan aktiviti pekerja dengan majikan, bukan aktiviti perniagaan. Tetapi Menteri tak jawab soalan saya. Jadi saya tanya apa tujuan dibuat siasatan kepada semua premis pasti. Keluar surat daripada memo ataupun keliling daripada Kementerian Sumber Manusia mengarahkan Jabatan Tenaga Kerja JTK melakukan pemeriksaan di semua premis-premis pasti. Dia kata, okey, hak pasti saya nak cerita yang kamu kagum ni, YB ni kata bahawa pasti bukannya perniagaan. Hak pasti, ni nak cerita hak pasti. Bukan perniagaan. Dia adalah sukarelawan. Jadi impliedly dia nak bagi tahu, secara tidak langsung dia nak bagi tahu, kamu tidak tertakluk di bawah undang-undang dan juga Akta Pekerja 1955. Faham tak? Nak dengar lagi? Baik, kita dengar. Saya nak menyatakan di sini saya ada beberapa fakta dan dokumen yang boleh menjadikan bukti yang saya akan beritahu di sini. Yang pertama sekali saya nak sebut, pasti bukan entiti perniagaan ataupun sebuah tadika. Pasti merupakan program dan aktiviti PAS, Parti Islam Malaysia PAS, untuk anak-anak ahli dan penyokong PAS seperti di bawah pertukan Fasal 62 Perlembagaan PAS Pindaan 2020. Datuk Seri Si Usaha Agung PAS pun ada sebelah saya ni, boleh mengesahkan. Yang kedua, program dan aktiviti pasti ini diiktiraf di bawah peruntukan undang-undang sedia ada di bawah Seksyen 18C Akta Pertubuhan 1966. Akta Pertubuhan 1966 18C menyebutkan keputusan parti politik adalah muktamad dan konklusif. Keputusan sesuatu parti politik atau mana-mana orang yang diberi kuasa olehnya atau perlembagaan atau kaedah-kaedah atau peraturan-peraturan, panjanglah saya nak baca, tapi itu punca kuasa yang diberikan kepada PAS untuk menjalankan aktiviti pasti. Dan pasti ini telah wujud sejak 1984. 40 tahun dah wujud. Alumni 1.1 juta. Murid ada ribu, guru ada ribuan. Dan saya yakin sebahagian besar anak-anak orang rakyat Malaysia ni hantar anak dia ke pasti. Okey. Sebahagian besar ni saya nak cerita. Okey, yang pertama sekali untuk hak pasti, itulah pejuang kamu. Yang hak pasti tadi tu, yang FB nama hak pasti tadi tu, inikah yang terpaling pejuang. Sebab dia telah campak kamu di bawah bas. Throw you under the bus. Number one, dia kata bahawa pasti bukannya satu entiti perniagaan. Arti kata, dia tidak terikat dengan akta kerja, dia tidak terikat dengan akta KWSP, dia tidak terikat dengan akta SOKSO, dia adalah sukarelawan. Walaupun anda bayar bulan-bulan 80, 180, ada yang kata bayar 180, ada yang kata bayar 80, tak kisahlah. Tapi bila anda bayar gaji bulan-bulan, bayar yuran bulan-bulan, dia kata itu sukarelawan, bukannya. Dan dia bagi bukti. Buktinya berdasarkan kepada Perlembagaan Parti PAS dan juga berdasarkan kepada Akta Pertubuhan, bahawa pasti itu bukan sebuah perniagaan, bukan sebuah tadika. Dia bukan sebuah tadika, dia bukan sebuah taska, dia bukan sekolah. Dia bukan sekolah menengah, nama je. Sekolah Menengah Islam, Sekolah Rendah Islam, Smiti, pasti, Pusat Asuhan. Dia tulis itu. Pusat Asuhan Tunas Islam. Dia bukannya tadika atau taska, dia asuhan. Aduh. Tuan-tuan, hak pasti tadi. Ini ada hak pasti tadi kan. Jadi objektif anda untuk nak dibela tadi tu tak boleh buat apa dah. 40 tahun dah tak ada orang kacau kami.
40 tahun. Tak ada siapa pun kacau kami. Tak ada masalah pun. Pertama sebab kami buat kerja lah. Tapi yang kedua, sebenarnya yang menyebabkan siasatan itu berlaku disebabkan oleh hak pasti ni. Telah membuat satu laporan. Kami adalah sebahagian dari guru pasti yang tertindas dan telah bertindak membuat aduan kepada JTK supaya membuat siasatan. JTK itu apa? Jabatan Tenaga Kerja. Orang lain yang merasakan hak mereka dizalimi atau gaji rendah boleh terus buat aduan ke JTK terdekat. Berhenti merungut dan berderita. Bangun dan bangkit tegakkan hak kita. Negara kita ada undang-undang yang melindungi pekerja. Jangan biarkan diri ditindas oleh sesiapa pun. Bertindak sekarang. Nak tanya pasal isu pekerja, hak pekerja? Boleh klik link di bawah. Okay, kita baca komen dia. Jalan terus. Kami sokong. Bagus. Ustaz Wan. Saya nak baca komen dia lah. Rana. Dia kata, salam tuan, tolong perjuangkan hak kami. Okay, dia jawab kat sini. Dia tak panggil gaji cikgu. Dia panggil allowance je. Bayaran untuk pelajar sangat murah. Jadi tak boleh tampung gaji guru. Dan jangan terkejut. Ada geng T20 yang hantar anak ke pasti. Tipu jumlah pendapatan. Jap. Pasti khas untuk B40 sajakah? Saya rasa ia open untuk semua. Dan T20 yang hantar anak ke pasti bukan kerana yuran murah. Tapi kerana silibus mereka bagus. Guru-gurunya bagus. Kata jawapan ni lah. Ni Fadil Saleh. Ni dia tak jawab. Ni cikgu ni lah. Right? Tolong perjuangkan hak kami, dia kata. Okay. For everyone's information, untuk makluman semua di sebalik isu pasti dan kepatian, Mahkamah Buruh sudah buat keputusan bahawa guru pasti ada pekerja yang sama seperti pekerja lain di Malaysia, Perpandukan Akta 1955, Pindaan 2022. Dan ini bila Tanaka jawab lah. Pasti itu program parti. Ia di bawah selia Dewan Pemuda. Ia mendidik asas mengenai, namun di hari masyarakat nampak asas pendidikan sangat baik. Okey. Okey, dia kata, yang dok pi kacau pasti kena faham dulu apa itu pasti. Bukan sekolah, bukan premis, bukan guru pasti, bukan buruh, bukan pekerja. Mereka adalah sukarelawan yang mau berkhidmat untuk mendidik anak-anak kecil. Jadi guru-guru pasti harap fahamlah yang anda adalah sukarelawan. Guru-guru pasti kena faham anda adalah sukarelawan. Jadi bila sukarelawan, gaji anda tu tidak penting jumlahnya. Anda dibayar 600 ke, tak dibayar langsung ke, anda adalah sukarelawan. The moment anda masuk pasti, anda sebenarnya setuju untuk jadi sukarelawan. Kalau anda tak puas hati jadi sukarelawan, berhenti cari kerja lain. Itulah message yang nak diberikan oleh pimpinan PAS sebenarnya. Kalau kau faham, kau faham. Kalau kau tak faham, tak fahamlah. Tapi itulah sebenarnya message yang diberikan oleh pimpinan PAS. Kan? So tuan-tuan, kesimpulan kita boleh bawa dari sini apa? Alasan ke? Atau memang hakikatnya pasti ni adalah satu tempat di mana orang-orang atas yang kaya-kaya semakin kaya. Pemimpin mereka ni makin kaya, tuan-tuan. Jangan tak tahu. Ada di kalangan pemimpin mereka itu yang ambil rasuah. Jutaan ringgit. Ana tahu. Jutaan ringgit. Rasuah. Saya tak kata rasuah yang dalam konteks itu, tetapi rasuah dalam 90 juta ringgit. Tetapi bila sampai kepada pasti, Syekh, akhi, ukhti, bersabarlah. Ini adalah jihad kita di jalan Allah, perjuangan kita di jalan Allah. Maka kita, kalau kita sukarela, balasannya adalah akhirat. Tapi tak apa, kami kaya tak apa, hampa miskin, tak apa, itu kena syukur, redha.
Alright, sahabat-sahabat semua. Itu dia sedikit pencerahan dan juga pendedahan ya daripada Brother Iswardi, khususnya berkaitan dengan isu guru-guru di Pasti ini yang dibayar 600 ke 900 di bawah par penggajian sebenar 1.500 ringgit. Dan dikatakan juga apa yang lebih teruk lagi ya, mereka tidak dibayar KWSP. Apabila dipersoalkan, dicek, mereka katakan ini adalah kerja sukarelawan. Wow. Jadi ya dari punya bos-bos besar, pemimpin-pemimpin PAS ini jadi kaya raya, ya alih-alihnya terus jadi miskin. Mungkin itu yang mereka mahu. Ya, kekayaan mereka tidak boleh dipersoalkan. Kalau dipersoalkan, melawan pemimpin katanya. Itu dia. Jadi apa pandangan Anda sahabat semua, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Dan sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, boleh berikan dalam ruangan komen juga. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.